Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekali lagi kita kembali kepada program Zaid Ibrahim Podcast. Hari ini kita sekali lagi dapat bertemu, mendapat peluang untuk berbicara dengan seorang pengkritik, penulis dan seorang yang ada banyak ruang untuk mengubah persekitaran politik negara. Beliau dah tidak lain dan tidak bukan daripada Teluk Intan, Saudara Shahbuddin Hussein. Selamat datang, Din. Terima kasih. Salah. Sebelum kita terus kepada tajuk kita hari ini, tajuk kita ialah pemimpin cakap tak serupa bikin. Itu tajuknya. Dan maksud pemimpin itu bukanlah semua pemimpin atasan, semualah. Pemimpin bawahan, pemimpin pertengahan, pemimpin politik, pemimpin ekonomi, pemimpin apa-apa ya. Orang yang menjadi pemimpin ni, harapan rakyat ialah dia cakap tu, dia percaya apa yang dia cakap, dan bila dia ada peluang untuk memimpin, dia laksanakan setakat yang boleh. Kita expect him to try his best to do what he says, what he preaches. Itulah. Jadi itulah hasrat kita. Tapi sebelum kita ke bincang mengenai isu ini, dan sila beritahu sedikit latar belakang lah ya. How long have you been writing, talking, blogging? Ya. Saya mula menulis pada tahun 2010-2011 saya ingat. Kemudian saya mula dengan buku banyak. Saya buku berkenaan Najib lah. Najib Perdana Menteri terakhir, kesilapan Najib, macam-macam Najib lah. Sampai yang terakhir tu, ialah buku saya ialah tahun 2019, Anwar Perdana Menteri ke-8. Oh, itu buku yang terakhir. Walaupun Anwar tak jadi Perdana Menteri ke-8, dia jadi Perdana Menteri 10. Alhamdulillah jugalah. Oh, jadi nampaknya Din ni penyokong tegar Anwar Ibrahim lah. Nak kata tegar tidak juga. Saya memang mulanya kita ialah seperti mana orang lain, kita Anwar ni ialah sosok yang hebat dari segi bercakap, dari segi meyakinkan orang. Dan sedikit sebanyak saya fikir seperti orang lain juga. Kita menyokong Anwar ni kerana kita yakin dengan kata-kata dia. Bahawa apa yang dia cakap, apa yang dia nak buat itu, dia buat ini, bahawa itu akan dilaksanakan. Maknanya dia pemimpin yang kita percaya cakap serupa bikin. Saya rasa seperti mana saya dan sebahagian yang lain pun menyokong tu kerana itulah. Kerana kita yakin bahawa Anwar ini dia pernah ada dalam kerajaan, kemudian tu dia keluar kerajaan. Kemudian tu dia berjanji macam-macam, dia nak ubah macam-macam. Dan kita yakin bahawa dengan pengalaman, dengan kemampuan dia mampu melaksanakan apabila dia diletakkan sebagai Perdana Menteri. Dan itulah saya rasa antara sebab yang kita nak dia duduk di tempat yang dia sekarang. Ya, jadi kesimpulan saya adalah Din ni masihlah penyokong kuat Anwar Ibrahim lah. Ya, saya boleh kata masih menyokong, tapi saya tidak taksub. Tidak taksub. Saya tidak taksub. Maknanya ada bab yang saya nak kritik, saya kritik. Contohnya ketika dia mula jadi Perdana Menteri, ketika dia lantik Nurul Izzah sebagai penasihat dia, saya mengkritik, saya tak setuju. Saya kata ini tak sesuai dengan pelantikan itu. Kemudian yang kedua, apabila dia ada satu program dengan anak muda, kalau tak silap saya, anak muda dia yang pengacara tu perempuan tanya dia. Kemudian tu Anwar cuba bergurau. Dia kata, kalau saya muda, saya akan minta nombor telefon you. Saya tegur dia, saya kritik dia. Saya kata ini tak sesuai. Sebagai Perdana Menteri tak sesuai gurauan seperti itu. Bahkan kalau saya ni pun yang saya rasa muda lagi lah, pun tak sesuai. Dan sekarang umur berapa? Lepas ni lah saya cerita tu. Tapi dah kahwin lah. Dah kahwin. Jadi tak sesuai lah. Tak sesuai lah bergurau itu. Kemudian tu yang baru ni macam dia, Datuk Seri Anwar, dia bercakap lagi pasal rasuah orang kaya kan. Rasuah orang kaya. Saya rasa dah banyak kali dia bercakap pasal rasuah. Termasuk yang terakhir ni dia kata, dia sebut
Bilik penjara saya di Sungai Buloh masih kosong lagi. Pada saya itu sudah melampaui had yang sepatutnya, sebab kes-kes yang disebut tu sudah disiasat SPRM dan setengahnya sudah diambil tindakan mahkamah pun. Jadi saya kata biar SPRM ambil tugas tu dan dia sebagai penanti tak payah sebut lagi lah. Maksud dia kena menunjuk ke ada kelas lah. Ya, Sebagai Perdana Menteri. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Okey lah. Saya pun penyokong kuat Anwar Ibrahim. Ya, okey. Ya? Ya. Kalau tidak takkanlah saya masuk PKR. Ya. Dan saya banyak sokong dia dan saya pun berterima kasih kepada dia. Dia Kalau tu sebab Datuk menyokong ni pasal apa? macam Din lah. Sama jugalah. Sebab saya melihat Malaysia ni memerlukan satu perubahan paradigma, perubahan yang cukup luas. Ya. Satu perubahan yang lain daripada yang lain. Kerana negara kita ni, kita hasil banyak. Pada saya Malaysia ni sepatut jadi Switzerland. Lebih daripada Singapura. Tapi kita bukan sahaja tak jadi Switzerland. Dengan Singapura pun kita kalah. Ya. Dengan Korea tak sekira lah, dengan Jepun semua tu. Jadi saya melihat Malaysia ni memerlukan perubahan kepimpinan yang meluas. Cakap sebab bikin lah. Dia cakap mesti super bikin lah. Jadi sebab itulah saya pun sokong dia dulu. Tapi saya masih sokong dia. Sekarang macam mana? Sekarang saya penyokong kuat Anwar Ibrahim. Okey. Tapi kalau dia tak betul, saya tegur lah. Okey. Samalah kita sama. Samalah kita. Sebab itulah kita dapat bersembang. Tapi saya harap dia tak akan ambil tindakan terhadap saya lah. Sebab masa dulu, 10 tahun dahulu, saya dituduh oleh kerajaan Najib Razak menghina dia. Sebab saya kata Datuk Najib masa itu bertindak seolah-olah sebagai Emperor, Maharaja. Adalah tindakan-tindakan beliau masa itu yang saya rasa lari daripada landas-landas yang sepatutnya dilakukan oleh sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Maka saya dituduh. Tapi nasib baik saya menang kes tu. Jadi saya harap kerajaan Madani pun tak adalah ambil tindakan terhadap saya. Tidaklah. Tapi kita ni semua kita rakyat ni, pada saya lah, perlu berani lah. Sekurang-kurang kita bersuara. Betul. Kalau rakyat tak berani, maka negara tidak akan maju. Dan dia akan selalu ditipu oleh pemimpin. Betul. Kerana banyak pemimpin ni, dia cakap macam-macam. Betul. Tapi bila mereka berkuasa, mereka tak buat. Betul. Jadi kalau rakyat tak berani tegur, susahlah. Dia macam untuk cakap sebuah saya sambung sikit. Macam tak ada tajuk hari ni kan, cakap tak serupa bikin ataupun bikin tak serupa cakap. Dalam bahasa mudah, penipu lah. Penipu. Penipu lah. Maknanya kalau kita membiarkan pemimpin tu berterusan dengan cakap tak serupa bikin, maknanya kita membiarkan diri kita ditipu oleh pemimpin. Jadi sebab tu saya setuju dengan apa yang Tok cakap, bahawa apabila kita rasa kita kena tipu, kita kena pedaya, kita kena bangun lah. Kita kena bangun bersuara, kita kena tunjuk keberanian kita, kerana sebenarnya dalam negara ni yang paling berkuasa kita, rakyat sebenarnya. Teori lah. Teori ni rakyat berkuasa. Tapi kita sudah buktikan 2018 contohnya dengan kebangkitan rakyat, kita boleh menumbangkan rejim Barisan Nasional. Buat pertama kali kan. Maknanya boleh. Kuasa rakyat itu digerakkan lah. Okey. Kata dalam hal ini saya nak mulakanlah dengan kerajaan Madani lah. Kita start dengan Madani lah. 2022. Dah dekat setahun lebih lah. Setahun 4 bulan. Apakah suatu tindakan atau dasar Madani ini yang mengecewakan? Banyak, tapi saya nak suruh Din sebut satu. Contoh cakap tak serupa bikin. Saya ambil contoh yang paling mudah sekali lah. Yang paling mudah. Yang isu yang panas lah dalam sehari dua ni, kejatuhan ringgit lah. Duit ringgit? Wang ringgit? Jatuh dia paling rendah RM4.8 sampai RM4.80 semalam, paling rendah dalam tempoh 26 tahun. Dia sama dengan ketika Datuk Seri Anwar jadi Menteri Kewangan tahun 98 tu. RM4.80. Dan kalau kita imbas balik, ringgit jatuh ni dia banyaklah faktor dia tu. Faktor luaran, interest rate semua, China, Amerika, semua banyaklah faktor luar. Tetapi yang kita nak tekankan di sini ialah
ketika Dato' Seri Anwar jadi pembangkang, dia pernah sebut, kenapa ringgit jatuh? Sebab, saya petik ayat, saya slang dia lah. Sebab hang tak reti jaga negara. Hang tak reti jaga negara. Maknanya dia kata lepas tu, maknanya salah pemimpin lah. Salah Tak negara, ekonomi merudum, pelaburan tak masuk. Macam-macam lah. Macam lah. Tapi sekarang ni, saya fikir dengan takdir Tuhan, dia duduk di tempat itu. Dan dia bila berlaku ringgit jatuh dalam keadaan dia sebagai Perdana Menteri dan dia juga sebagai Perdana Menteri Kewangan, dia tidak boleh lambat-lambat tapi melewatkan diri untuk tampil menjelaskan kenapa keadaan ini berlaku dan apa plan dia untuk memulihkan ringgit ini. Adakah keadaan tu seperti mana yang dia cakap tu, ataupun dia pun nak cakap juga faktor ringgit jatuh ni kerana faktor luaran, faktor ini. Jadi itu yang kita nak tunggu. Bikin itu sama seperti dia cakap. Maknanya dari segi pengurusan ekonomi lah. Itulah yang paling mengecewakan. Saya pun begitu. Saya rasa ukuran keberkesanan pemimpin ni bila ekonomi itu stable atau kurang-kurangnya dapat orang merasa keyakinan. Dan keyakinan yang tak ada hari ini bukan saja dari segi pelabur luar. Orang tempatan pun tak ada. Orang, saya dengar lah orang cakap toke-toke besar pun tak melabur sekarang ni sebab dia pun tak tahu. Dia tunggu. Wait and see. Orang benda lah. Dan yalah, hari tu bila reporter tanya Perdana Menteri pasal apa ringgit jatuh ni kan, Dia mengelak. dia tak jawab. Dia kata governor cakap. Governor nak cakap apa? Dulu dia boleh cakap. Jadi tapi masa dia pembangkang dulu, Dia boleh cakap. dia banyak faktor dikeluarkan. Itu satu lagi saya tambah sikit. Saya fikir dia mengelak ketika ringgit jatuh. Tapi katalah ketika ini ringgit jadi RM4 ataupun RM3.80, saya fikir dia sendiri akan pergi memulas dengan cepat. Ya. Jadi kena fair lah, dia kena fair lah. Jadi pemimpin ni kena telus lah. Telus. Gentleman, telus, dan tak takut kepada impact kenyataan dia tu. Dia sepatutnya berani bercakap mengenai apa yang sepatut dia lakukan. Okey, di peringkat yang penting, sama pentingnya saya lah, ialah parti pembangkang ni, Din. Saya melihat parti-parti pembangkang ni pun semasa dia jadi pembangkang, dia kata kita akan ada shadow cabinet. Saya menunggu setahun lebih. Tak ada juga. Mana ada shadow cabinet? Jadi pemimpin pembangkang pun cakap tak suka bikin. Sama juga, sebenarnya sama, lebih kurang. Jadi apa harapan rakyat kalau pemimpin kerajaan macam ni, pemimpin pembangkang macam ni, apa harapan kita? Rakyat akan kecewa lah, mengecewakan rakyat. Kecewa. Jadi kita boleh cakap je lah. Blok aja lah. Tapi kita harap ada perubahan lah. Kita harap pemimpin ni sedar kalau dia nak berkuasa lagi, dia kena perbaiki diri lah. Okey, dia jadi macam salah satu, saya nak balik pada isu ni. Jika pemimpin kerajaan tak mahu buat apa yang dibikin, ya dikata, dan pemimpin pembangkang pun tak ada kesungguhan mengutarakan dasar mereka, ekonomi mereka seperti yang dijanjikan. Mereka berjanji kepada rakyat mereka akan menjadi pembangkang yang berkesan. Jadi saya bimbangnya rakyat akan jadi pudar, tak ada mood. Tak ada mood yang. Bila tak ada mood ni, macam-macam boleh berlaku. Macam Sri Lanka. Hilang semangat semua kan. Bukan saja itu. Di Indonesia suatu masa dulu mereka mereka buat demonstrasi, mereka menentang, mereka sampai menimbulkan tumpah darah di Indonesia kerana kerajaan tak dengar hasrat rakyat. Di Sri Lanka ekonomi hancur, presiden dia lari, duit dia simpan di Singapura, macam-macam kita dengar. Jadi kita tak maulah Malaysia berlaku seperti itu. Sebab itulah kita haraplah bahawa teguran dan desakan dan keluhan ini didengar, diberi perhatian lah. Dia beri perhatian. Okey. Apa yang kita buat ni bukan untuk kita. Memanglah kita bukan dapat apa pun. Kita memang dapat roti canai makan boleh lah. Kalau kadang-kadang tosai. Tapi itu je lah. Tapi harap-harapnya kerajaan dan pemimpin kedua-dua pihak lah
berubah. Ya, berubah. Okey, kita ambil short break. Kita ringkaskan, kita rehat 2 minit untuk kita minum kopi, dan lepas ini kita sambung dengan perbualan saya dengan Saudara Syabuddin. Terima kasih.